Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para pendengar. Hari ini anda bersama-sama dengan saya sekali lagi, Ustaz Safwan, dalam slot motivasi pagi terbitan Hajah Maslina alias tak lain tak bukan hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Semoga semua dalam keadaan sihat, insya-Allah. Saya doakan anda semua sihat, doakan juga lah saya sihat. Kalau tak sihat kan nak sampai ke motivasi pagi pun susah, betul tak? Jadi seperti biasa dalam motivasi pagi saya akan kongsikan satu tajuk. Moga-moga dengan tajuk yang saya kongsikan hari ini dapat kita jadi manusia yang lebih baik di masa akan datang dan dapat beri manfaat kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, insya-Allah. Ustaz, hari ni nak cerita pasal apa Ustaz? Banyak kali ni bercerita pasal motivasi pagi ni, terasa semangat nak ubah diri. Tu nampak semangat nak ubah diri sendiri jadi manusia yang lebih baik, insya-Allah. Hari ni nak cerita, ingat tak sebelum ni saya ada cerita tentang sakit hati. Ni cerita tentang hati juga hari ni. Tapi bukan sakit hati, yang tu dah cerita dah sebelum ni. Hari ni nak cerita tentang jaga hati. Hari tu sakit dah bagi tahu dah. Ni nak jaga hati kita ni. Setiap manusia ni ada hati. Nak jaga hati tu. Kenapa nak kena jaga hati kita Ustaz? Kan ni elok jaga mulut, jaga mata, jaga pendengaran. Betul, semua tu kena jaga. Tapi semua tu bermula daripada hati. Kata baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mafhumnya, dalam tubuh badan manusia itu ada seketul darah namanya hati. Baik hati tersebut, baiklah orang dia. Buruk hati tersebut, buruklah orang dia. Ni kata baginda Rasulullah SAW. Membuktikan apa? Hati ini adalah punca daripada segala perbuatan yang dizahirkan oleh kita. Baik percakapan kita, baik pandangan kita, baik pendengaran kita, baik perbuatan dalam bentuk tangan dan kaki kita. Semua ni bermula daripada hati. Iyalah, kalau hati kita tak rasa teringin nak pergi masjid, agak-agak kita nak ke buka kaki kita jalan pergi masjid? Tak ada. Kalau tak terdetik hati kita nak bagi orang makan, agak-agak ada ke bila kita makan kedai makan kita nak tolong bayar ke untuk kawan kita? Tidak. Kalaulah tak terdetik di hati kita nak kawal mulut kita pada cakap benda-benda yang tak elok, adakah kita akan cakap benda-benda yang baik? Tak, mesti akan keluar benda-benda yang tak elok. Sebab itulah Rasulullah SAW sentiasa pesan, jaga hati, kerana hati itulah bermulanya segala perbuatan kita. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cakap mudah, nak buat tu susah. Hati yang ada pada kita ni, dia kena faham satu benda tau. Dia adalah hasil didikan kita. Kalau kita didik hati kita jadi baik, insya-Allah kita akan jadi orang yang baik. Tapi kalau hati kita dah biasa masuk dengan didikan yang tak baik, sebab itu sentiasa akan fikir benda-benda yang tak baik. Sebab tu hari ni saya nak bagi beberapa tips nak mendidik hati supaya jadi baik, bukan didik hati jadi tak baik. Tu salah faham tu. Saya bagi tips untuk mendidik hati supaya hati kita ni jadi baik. Kalau hati kita jadi baik, insya-Allah kita pun mampu jadi orang yang baik. Tapi kalau kita tak didik hati kita jadi baik, tak mungkin kita mampu jadi manusia yang baik. Tak mungkin benda yang buruk dan benda yang baik itu akan duduk sekali. Tak mungkin. Kita campurlah, bagi faham supaya semua faham. Dalam satu baldi ini kita masukkan air bersih, kita masukkan air longkang. Lepas tu kita kacau. Agak-agak apa jadi? Tak mungkin air bersih itu akan kekal jadi air bersih, air longkang tu akan kekal jadi air longkang. Tidak. Pasti akan bercampur. Walaupun mungkin jumlah air bersih tadi banyak, air longkang tu sikit, tapi sedikit sebanyak pasti akan ada perubahan. Macam itulah juga hati kita. Kalau hati kita kotor, walaupun kita cuba dekat dengan benda-benda baik, ada juga pengaruh-pengaruh benda buruk tu yang akan beri kesan kepada diri kita. Jadi apakah tips yang dikongsikan hari ini? Nombor 1, macam mana nak didik hati kita sebab tersasul-sasul bercakap. Macam mana nak didik hati kita supaya jadi baik? Nombor 1, sentiasa pujuk hati. Pujuk bang, pujuk agak. Kalau kita tak puas hati, pujuk. Oi tenang, oi tenang. Jaga hati. Hati itu adalah cerminan sebenarnya. Saya ulang hati itu adalah cerminan amal kepada Tuhan dia. Sentiasa pujuk hati supaya suka dengan kebaikan, supaya kebaikan tu menjadi kemanisan. Kemanisan buat tuan badan dia. Dia macam ni lah. Bila orang tu suka dengan benda baik akan jadi kemanisan buat dia. Maknanya sehari kalau dia tak buat benda baik, dia akan rasa serba tak kena.
Contoh orang yang rajin semayang, kalau tuan-tuan perasan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang memang dia jenis tak tinggal semayang awal waktu, sebab hati dia dah dibiasa dengan semayang awal waktu. Bila dengar bunyi azan dia duduk serba tak kena dah. Aku kena cari surau, aku nak kena pergi semayang. Sebab apa? Sebab kebaikan tu jadi kemanisan buat dia. Solat awal waktu tu jadi kemanisan buat dia. Jadi sebab tu dia susah nak tinggal. Tapi kalau dia ni orang yang suka dengan benda buruk tu pun akan jadi kemanisan buat dia. Contoh, dia ni suka mengumpat. Contoh ni bukan cerita siapa-siapa, dia suka mengumpat. Kalau sehari tu dia tak mengumpat, dia rasa serba tak kena tau. Sebab apa? Sebab mengumpat tadi tu dah jadi kemanisan buat hati dia. Sebab tu kita kena pujuk hati kita supaya suka dengan benda-benda baik. Takut dah biasa dengan benda jahat, tak buat benda jahat sehari, rasa serba tak kena. Itu yang risau tu. Tu nombor 1, sentiasa pujuk hati. Nombor 2, apa nombor 2? Banyakkan bersabar. Ustaz, klise sangat bunyi dia bersabar. Memang bunyi dia klise, tapi percayalah, perkataan sabar ni nak cakap senang macam saya sebut tadi, tapi nak buat susah. Allah Subhanahu Wa Taala banyak kali sebut tentang sabar dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, orang beriman, mohon perlindungan dengan sabar dan solat. Allah Subhanahu wa taala suruh sabar. Malah satu ayat lagi Allah Subhanahu wa taala sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' ila akhir. Di akhir ayat tu Allah sebut apa? Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada mereka yang bersabar. Sebab Allah Subhanahu wa taala tahu mereka yang bersabar ini akan ada berita gembira yang menanti mereka. Sebab susah nak buat. Sabar ni susah, lagi pula kita tengah rasa sakit hati tengah panas ni, tak puas hati. Allah SWT nak suruh sabar supaya kita dapat kawal hati kita jadi manusia yang lebih baik. Rasulullah SAW antara contoh terbaik manusia yang paling bersabar di atas muka bumi. Di saat baginda menyampaikan dakwah, orang-orang kafir yang tak suka campak batu, campak najis unta dekat dia, maki dia, kata dia orang gila. Tapi Rasulullah SAW sabar. Dan atas berkat kesabaran tersebut, cuba anda semua tengok apa jadi dengan dunia Islam hari ni. Apa jadi dengan dunia Islam hari ni? Sebab kesabaran Rasulullah SAW, Islam sampai dekat kita. Walhal kalau kita fikir logik, Rasulullah SAW duduk kat Mekah tu berapa puluh ribu kilometer daripada Malaysia, tapi disebabkan berkat sabar Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah, sampai Islam kat kita kat Malaysia. Siapa yang sangka? Itulah berkat kesabaran. Sebab tu kena banyak-banyakkan bersabar. Nombor 3, apa dia? Jangan banding-membanding. Ini masalah pelik sungguhlah manusia ni, suka banding. Kalau dia rasa tengok orang tu senang, dia bandingkan diri dia. Pasal apa hidup dia macam senang, hidup aku susah. Kalau benda elok, banding memanjang. Tapi cuba kalau benda tak elok, tengok kawan tu aksiden, tak ada pula kita banding. Kenapalah dia aksiden, kenapa bukan aku yang aksiden? Tak ada pula kita bandingkan, ya tak? Itu masalah manusia ni. Sebab apa? Hati dia tidak dididik, tidak mendidik hati dia sendiri supaya jangan membanding-banding dengan benda-benda yang boleh membawa kesan buruk kepada diri dia sendiri. Sebab tu jangan banding-membanding. Di saat hati kita dalam kesusahan, saat hati kita dalam keresahan, jangan bandingkan kesusahan kita dengan kesenangan orang lain. Tapi terbalikkan, bandingkan kesusahan orang lain tu dengan kita, supaya kita tahu betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita. Itu yang patut kita bandingkan. Ini bila kita susah, kita tengok orang senang, memang kita akan rasa susah. Cuba kita rasa rumah aku kecil lah, rumah aku panas lah, tak ada aircon ada pun rosak, susah lah hidup aku. Cuba tengok orang gelandangan yang duduk bawah jambatan, yang tak ada bumbung untuk berteduh, yang tak cukup duit, nak makan pun tak cukup duit. Barulah kita rasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita. Ini kita bandingkan dengan orang senang. Memang kita takkan rasa senang sampai bila-bila, tapi bandingkan dengan orang yang lebih susah daripada kita. Di saat itulah kita tahu betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita. Boleh faham lah? Jadi insyaAllah kalau boleh peganglah 3 tips ni dalam mendidik hati. Apa dia tadi? Nombor 1, sentiasa pujuk hati agar suka dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Pujuk hati. Nombor 2, banyak-banyakkan bersabar. Sebab apa? Berita gembira akan menanti mereka yang bersabar. Ini bukan janji saya, ni janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nombor 3, janganlah banding-membanding. Tak salah nak banding-membanding, tapi biarlah dengan cara yang betul. Bandingkan kesusahan
orang lain dengan kesenangan kita. Jangan bandingkan kesusahan kita dengan kesenangan orang lain. InsyaAllah kita akan rasa nikmat, kita akan rasa bersyukur. Setakat itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua para pendengar. InsyaAllah ada rezeki kita sembang-sembang lagi. Saya Ustaz Safwan. Fikirkan sejenak, amalkan bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.